السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sahaja jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Baik, kita sambung kitab kita Tafsir Al-Munir. Kita berhenti di ayat 21 hingga 30 surah Al-Fajr, dan kita berhenti di tafsir dan ulasan. Tafsir ayat 21 sehingga ayat yang ke-30. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, tafsir dan ulasan firman Allah yang bermaksud jangan sesekali. Kalla, kita baca ayat Quran ada kalla saya'lamun, kalla sawfa ya'lamun, kalla sawfa ta'lamun. Kalla, apa makna kalla? Kalla maksud dia jangan sesekali berbuat demikian. Itu maksud dia. Baik, apabila bumi digoncangkan, ialah satu sanggahan dan tempelak terhadap kata-kata dan perbuatan manusia. Macam kita baca amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla, dia ada. Apa sebab? Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Innahum fihi mukhtalifun, dia saling berbeza-beza padanya. Kalla, kata Allah. Allah Ta'ala kata jangan duk buat main. Pasal orang kafir Quraisy ni, dia bertanya kat Nabi, bila kiamat? Bila kiamat? Kata kiamat, bila kiamat? Dia tanya tu dia macam main-main. Tanya tu dia macam nak memelih Nabi. Kata kiamat, tak kiamat pun. Macam tu. Jadi kata Allah, kalla, jangan buat macam tu. Saya'lamun, nanti engkau akan tahu. Belum kiamat nanti pun dia tahu. Abu Jahal tak kiamat lagi dia tahu dah, pasal dia dah mati. Bila dia dah mati, dia akan dah tengok tuan-tuan hijab, dah tengok apa benda yang akan berlaku di akhirat kelak. Itu yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kan disebut an-nasu niyamun, manusia ni tidur. Ini leka, maksud leka itu lalai, leka. Wa idza matu intabahu, tapi bila dah mati baru sedap. Sebab bila dah mati kita dah nampak apa yang ada di sana. Bila dah nampak, bukan nanti mati, bila ruh sampai sini dah dia panggil. Dia panggil gharaqah. Gharaqah ni maksud dia apa? Ruh dah sampai ni, halqum. Jadi bila gharaqah ni dah nampak dah kita nak ke mana, syurga ataupun neraka. Baik, kemudian mereka tidak patut berbuat pekerjaan yang hanya menjurus kepada kepentingan dunia. Ini sebut jangan tengok dunia saja. Dalam hidup kita kena tengok juga akhirat. Sebab kalau tuan-tuan tengok dunia ya, mulalah kita akan fikir dunia ni tak adil. Orang fikir macam tu. Ada orang jahat tapi dia kaya. Ada orang lahir-lahir keturunan orang kaya, keturunan orang yang ada pangkat. Ada orang lahir keturunan yang susah. Ada orang yang dizalimi, kemudian dibunuh secara zalim, dia tak dapat pembelaan di dunia. Banyak tuan-tuan di dunia ni nampak seolah-olah dunia ni macam tak adil. Bukan tak adil dunia tu, manusia tu yang perangai dia tak adil. Ramainya orang yang dibunuh secara zalim masa perang dunia dulu-dulu. Dia tak dapat pembalasan. Dia tak dapat bunuh balas orang yang bunuh dia, tuan-tuan. Mungkin ada orang yang kaya, dia boleh hire peguam yang elok-elok, dia buat jahat, dia lepas. Dia nampak macam tu. Jangan tengok takat dunia. Jangan tengok takat dunia. Ada orang dia kahwin lama tapi tak dapat anak. Tengok orang ada anak. Ada yang kawan saya orang tuan-tuan yang anak tak ada usaha macam-macam cara, tak dapat anak. Ramai orang yang tak beriman pada Allah pun. Orang yang buat maksiat, anak ramai.
Senangnya dapat. Ya'juj dan Ma'juj, sebahagian riwayat kata dia takkan mati selagi tak dapat anak 1000. Banyak tu anak Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ahli neraka. Jadi hidup ni tuan-tuan, jangan tengok takat dunia, tengok juga akhirat. Baru kita akan nampak keadilan Allah tu. Akhirat sana tu, kita bagi orang pinjam duit, kita tak tulis pasal kita percaya kat dia. Rupanya sampai sudah dia tak bayar. Kita nak bawa ke mahkamah memang confirm kalah kita, pasal tak ada bukti. Berhutang banyak pula tu, 20,000, 30,000. Tapi bila kita percaya pada akhirat, tak apalah, itu simpanan kita di akhirat. Kalau kita percaya pada akhirat, ada lapang pula. Mungkin kita pernah dizalimi oleh orang dan kita tak dapat balas kejahatan dia. Pasal dia ada pengaruh, pasal dia ada pangkat, pasal dia ada kedudukan. Tapi bila kita ingat akhirat, tuan-tuan, kita rasa tenang di sana. Baik, jadi hidup ni ujian tu Allah Ta'ala jadikan tak sama, tuan-tuan. Hidup ni ujian. Tidak masa bila kita nak bersyukur. Kalau semua kaya, semua sihat, semua tak ada kekurangan langsung, bila kita nak bersyukur? Kalau kat dunia ni tak ada orang buta, masa bila kita nak bersyukur nikmat mata ni? Bila tak ada kat dunia ni orang yang kudung, macam mana kita nak rasa nikmat kaki ni? Bila kat dunia ni tak ada orang pekak, masa bila kita nak tahu betapa nikmatnya telinga ni dengar? Sebab tu hidup, kalau tuan-tuan, jangan tengok dunia saja, tengok juga akhirat, supaya hati kita menjadi tenang dan tenteram. Itu yang tuan-tuan ingat. Zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bagi tahu dekat anak murid dia, Atha bin Abi Rabah. Ibnu Abbas kata dekat Atha, nak tengok ahli syurga tak? Ahli syurga yang berjalan. Masa ni Nabi SAW dah wafat, dah tak ada lah. Zaman sahabat dengan tabi'in. Jadi Ibnu Abbas bertanya pada Atha, nak tengok tak ahli syurga? Dia kata, nak tengok mana? Tu, imra'atun sauda. Hang tengok tu, orang perempuan yang kulit hitam tu, dia hidup lagi. Dia memang tuan-tuan nak kenal, dia memang orang panggil imra'atun sauda, orang lelaki apa, macam orang negro. Kadang-kadang kan kita nak kenal, ramai-ramai kita sebut tu, orang perempuan yang berkulit hitam tu, nak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sebut untuk kenal, tapi jangan tambah-tambah pula tuan-tuan. Oh, dia macam ni ke? Oh, yang ni. Cukup satu sifat, kita nak kenal dia tuan-tuan. Baik, jadi macam mana Ibnu Abbas tahu dia ahli syurga? Padahal dia hidup lagi, dia tak masuk syurga lagi. Kata Ibnu Abbas, orang perempuan ni, dia hidup zaman Nabi, dia pernah jumpa Nabi. Masa Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa Nabi dan dia mengadu pada Nabi. Apa yang dia mengadu? Inni atakasyaf, inni usra' wa inni atakasyaf. Aku ni selalu kena rasuk. Kadang orang yang kena rasuk dengan jin tu, kadang jin ikut dia, kadang mungkin sakam, macam-macam lah tuan-tuan. Orang perempuan yang selalu kena rasuk, kalau berubat pun dia susah sikit, dia makan masa sikit. Makan masa sikit lah, biasanya begitulah. Dia beritahu, aku ni selalu kena rasuk dengan jin. Tiap kali kena rasuk, dia akan tanggalkan apa? Tudung dia ataupun pakaian dia. Orang perempuan kena rasuk kan, buka tudung dia, terselak tanah, terselak sini. Jadi dia mengadu kat Nabi. Jadi benda rasuk-rasuk ni lama dah tuan-tuan. Memang ikut majoriti ulama, memang apa, syaitan tu dia boleh rasuk lah. Dalam Quran sebut, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba ni dia tak boleh berdiri kecuali macam orang yang berdiri yang dirasuk oleh syaitan. Jadi syaitan ni boleh rasuk. Jadi bila dia mengadu kat Nabi SAW, maka Nabi tanya dia, ni saya kata jangan tengok dunia je, kena tengok akhirat. Orang lain tak kena rasuk pun, kenapa aku yang kena gangguan? Bila dia mengadu kat Nabi, apa Nabi kata? Isbiri in sabarti walakil jannah. Kalau in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau saudari mahu, saudari sabarlah, saya jamin bagi saudari syurga. Nabi jamin bagi dia syurga, tapi dia sabar dengan ujian ni. Sabar dengan ujian ni, Nabi jamin dia syurga. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Tapi kalau nak juga saya boleh doa supaya penyakit ni hilang. Maka dia pilih mana? Kalau kita pilih dunia, tak apalah, syurga boleh cari amalan lain, boleh jadi macam tu kita fikir. Tapi dia kata apa? Tak apa, atas sabar, tak apalah, aku berusaha untuk sabar. Dia pilih untuk sabar. Pasal apa? Tengok akhirat, jangan tengok dunia je.
supaya kita ni taklah fresh sangat, sedih sangat. Tengok akhirat. Tapi dia minta kat Nabi supaya berdoa, supaya bila dia kena rasuk, dia tak buka aurat dia. Jadi Nabi doa, bila jin tu rasuk dia, jin tu takkan mampu untuk tanggalkan pakaian dia, tanggalkan aurat dia. Jadi macam mana boleh fikir macam tu? Pasal kita melihat akhirat. Tu buat ada hadis Nabi sebut, barang siapa yang Allah Ta'ala hilangkan dua pandangan dia, bihabibataihi, dua mata ni dihilangkan, daripada celik jadi buta, kemudian dia sabar, Nabi jamin di syurga. Jaminan tu tuan-tuan bukan setakat tu je, sampai sekarang tuan-tuan diuji dengan apa-apa kesakitan yang tuan-tuan pun tak mau sakit. Mana ada orang nak sakit dalam dunia ni? Tapi tuan-tuan sabar sungguh-sungguh tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan juga termasuk dalam jaminan syurga. Baik, kemudian mengumpulkan harta tanpa mengira punca dan tempat. Ni sama. Watak kulunat turasa aklan lamma disebut. Makan tak kira tempat, halal dan haram. Ni akhir zaman, Nabi lagi lah ingat. Ni akhir zaman sekarang ni. Nabi sebut, ya'ti alanna zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Ni akhir zaman akan datang satu masa pada manusia, satu zaman yang orang tak heran harta daripada mana, aminal halal atau minal haram, daripada halal ke daripada haram ke, asalkan dapat duit. Tu kadang-kadang kita risau. Skamer kadang-kadang pakai kopiah. Kadang-kadang skamer ni sebahagian ustaz pun terikut tuan-tuan. Dia saya kenal semua ustaz tu rugi sampai 200,000 lebih. Pasal apa? Nak kaya. Kita mengira macam mana ustaz boleh masuk. Ada yang mungkin sini ada yang kena agak kot. Ramai kena tu. Yang harta ismit di luar negara tu. Ramai kena tu. Ramai kena. Kita dengar macam lawak harta ismit di luar negara, tapi ramai kena. Dia kata harga apa? Harta Tan Sri Rumi lah, harta raja-raja dulu lah, macam ramai kena tuan-tuan. Saya ada kenal satu pakcik tu, saya ingat boleh jadi gila kot kalau saya sembang dengan dia. Dia duduk Kedah, dia duduk harap lagi apa harta tu. Kononnya dia akan dapat 3 bilion. Allah, mengarut dia. Mengarut sangat. Saya kesian tengok dia tuan-tuan. Dah bertahun-tahun duk tunggu pada 2018 ke 2017 duk tunggu. Dia kata lagi bulan depan, dia kata lagi 2 bulan. Sampai sekarang dah 6 tahun tak dapat. Dia dah lah tukang kutip. Dia dah lah tukang kutip duit. Yang jiran itu masuk nak dekat 200,000. Lesak macam tu ya. Bila tanya nantilah tak selesai lagi. Mohong tuan-tuan. Sama je, ramai kena belah belakang saya orang kena yang hak tu daripada Kulim. Kulim tu orang banyak lah tuan-tuan, skamer. Fauziah 88 ke apa, ramai lah kena. Yang saya kenal ustaz tu lah, sampai terpaksa jual tanah. Ustaz, macam mana? Pasal apa? Dijanjikan dengan pulangan yang besar. Tak fikir ke benda ni halal ke haram ke? Kalau fikir logik, mana boleh lagu tu? Sampai dapat berbilion dapat ni, bagi 500 dapat 1 juta. Ni apa benda ni? Kita dengar, ya Allah, kena bohong macam tu ya. Dia kalau tuan-tuan tengok pada dulu lagi, baru ni pun ada kan, suami isteri kaki tangan pencing kerajaan kan, 532,000. Kita dengar terkejut, 532,000 boleh hilang macam tu. Pasal apa? Pasal masuk satu pelaburan. Dia macam mana orang boleh kena tipu tuan-tuan? Skamer ni dia pandai. Dia tahu manusia ni ada sikap tamak. Dia janjikan pulangan yang gila-gila. Pasal apa? Itulah dia eksploitasi sifat tamak. Saya nak cerita bukan pasal skamer tu. Nak cerita kita tak fikir ke benda tu halal ke haram nanti dulu. Sebelum kita dapat jumlah yang hak macam tu tuan-tuan, tak fikir ke halal dan haram. Mana benda ni? Kalau fikir yang tu pun tuan-tuan kita takkan masuk dah. Saya fikir yang tu ya, nak rasa pelik lah. Tapi bila tak fikir macam tuan-tuan, bayar 500 dapat 1 juta. Kita tak tahu halal ke haram. Dapat bayar apa 1,000, saya tak tahu 1,000 dapat berapa puluh juta, 50 juta. Itulah saya ingat. Kalau 1,000 50 juta. So, kalau tuan-tuan dengar mu rasa macam pelik tuan-tuan. Macam mana orang boleh kena. Baik, kemudian tidak mengira halal dan haram disebut ni. Bahkan mereka menyangka bahawa tiada hisab dan tiada balasan.
Semua yang kita dapat, semua akan dihisap, semua ada balasan ni, semua akan dihisap. Jadi adilnya Allah, orang yang kurang harta maka dihisap dia kurang, orang yang banyak harta hisap dia panjang. Adil tuan-tuan. Orang yang miskin di dunia tapi dia beriman dan bertakwa, dia masuk syurga setengah hari awal pada orang yang kaya. Kaya ni maksud dia tuan-tuan, cukup kelengkapan tuan-tuan. Tuan-tuan makan semua ada. Tapi kalau lagi kaya, lagi lama hisap. Lagi kaya, lagi lama hisap. Walaupun kita dapat rezeki itu daripada semua sumber yang halal. Panjang juga. Kan kita baca summalatus alun na yauma idzin 'anil na'im. Surah apa? Alhaakumut takatsur. Maksud dia apa? Nanti pada hari kiamat semua nikmat akan dipersoalkan. Ketika Nabi SAW lapar, satu hari Nabi lapar, keluar rumah ikat batu ni, makan tak ada, masa susah. Kemudian jumpa masa khandak, perang khandak kan kena apa? Kena musuh musuh kepung. Jadi makan tak ada kat perut. Keluar jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun sama, ikat perut kat batu. Kenapa ikat perut? Nak kurangkan rasa lapar tu, bagi perut tu sempit sikit. Jumpa Sayyidina Umar, perut sempit juga, ikat perut juga dengan batu. Ambil tali batu ikat kat perut, tekan perut bagi jadi sempit supaya dia tak rasa pedih kerana lapar tu. Saya yakin tuan-tuan semua tak pernah ikat perut. Saya pun tak pernah tuan, nak cerita susah zaman Nabi. Sampailah Nabi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni pergi rumah seorang sahabat. Sahabat ni sembelih seekor kambing, dia masak dengan masakan yang sedap makan. Sehinggalah Nabi dengan siapa? Puaslah makan. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dah makan puas, apa kata Nabi SAW? Nikmat yang kita makan hari ni akan dipersoalkan di hari kiamat. Dia begitu semua. Siapa yang banyak nikmat ni, semua nikmat akan dipersoalkan. Sebab tu kita lagi kaya lagi panjang, lagi kaya lagi panjang kita punya hisap. Tu orang miskin dia masuk syurga awal sikit tuan-tuan. Awal dia setengah hari, 500 tahun tuan-tuan. Lama tu. 500 tahun orang miskin duduk dalam syurga, kita yang hak kaya ni baru nak masuk. Dia dah seronok 500 tahun. Kita kat dunia duduk 100 tahun pun payah nak dapat tuan-tuan. Kena kita menikmati kekayaan ni, nak kata 100 tahun pun susah. Banyak orang kita jumpa yang kaya-kaya dulu susah, bukan senang pun. Tapi dah tua, dia buat bisnes apa semua, dia jadi kaya. Kita katalah dia kaya 20 tahun, 30 tahun, sekejap je. Yang orang miskin duduk dalam syurga 500 tahun. Saya nak cerita, bila kita tengok akhirat tuan-tuan, kita rasa apa yang kita lalui dalam hidup ni, kita rasa ringan. Bila kita tengok akhirat. Baik, kemudian hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat itu akan berlaku. Antaranya ialah bumi akan bergegar dan bergoncang tanpa henti sehingga berkecai. Bukit bukau akan hancur sehingga menjadi rata seperti padang pasir, dan manusia akan dibangkitkan daripada kubur mereka. Ini benda yang pasti akan berlaku. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Ini perbahasan panjang tuan-tuan. Macam mana Allah Ta'ala datang sedangkan Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Ini perbahasan panjang. Panjang di kalangan ulama tuan-tuan. Ni sebut je lah, dan datanglah waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu datang, malaikat berbaris-baris. Kalau bahasa kita ni macam apa? Perdana Menteri datang, kiri kanan ni orang panggil apa? Menteri-menteri ke? Orang biasa ke? Perdana Menteri jalan di tengah, malaikat berbaris-baris. Tapi pada Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa dan tempat. Ini pegangan, memang inilah kesepakatan seluruh ahli sunnah wal jamaah. Nabi yang menjadikan tempat dan masa. Allah Ta'ala dah ada sebelum ada tempat dan masa. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah Ta'ala dah ada sebelum ada apa-apa. Wahwal an ala ma alaihi kan. Itu juga sebut banyak lagi tak salah. Allah Ta'ala itu seperti mana ada sedia kalanya pada azali. Allah Ta'ala tak berubah. Yatahawal, berubah-ubah ni itu sifat makhluk. Berubah-ubah, bergerak sana sini. Kenapa kita bergerak ke sana sini? Kerana kita terikat dengan tempat dan masa. Jadi macam mana nak faham di sini? Ada dua cara tuan-tuan. Baik, kita baca dulu. Allah Subhanahu Wa Taala datang untuk memutuskan perhakiman di antara hamba-Nya. Akan keluarlah arahan dan hukumnya dengan pelaksanaan hisab dan pembalasan. Kalau tuan-tuan baca kitab ni, Imam ni karangan Dr. Wahbah Zuhaili, dia cuba
Dia cuba menggabungkan beberapa kaedah di kalangan para ulama. Pertama, datang Allah, bila tuan-tuan sebut Allah Ta'ala datang, Imam Tabari rahimahullah dia sebut juga kadang datang, kemudian nuzul, dia sebut istawa, tapi dia akan sebut Allah Ta'ala ni maha suci daripada menetap dan berpindah daripada satu tempat ke tempat. Imam At-Tabari dalam kitab dia At-Tafsir fi Ma'alimiddin dia sebut jelas Allah Ta'ala ni maha suci daripada berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita sebut datangnya Allah, bukan datang yang terikat dengan masa dan tempat, bukan datang yang melibatkan perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu maksud datangnya Allah. Kalau datangnya kita, tuan-tuan datang daripada rumah main masjid. Pasal apa? Tuan-tuan terikat dengan ruang. Rumah jauh, masjid dekat, tuan-tuan kena main ke sini. Maksud dia tu sifat kurang lah tuan-tuan. Kita kena mai, kita berusaha tuan-tuan, kena berusaha mai. Kita duduk dalam ruang yang lebih besar daripada kita. Baik, jadi bila sebut tentang datangnya Allah, bukan datang yang melibatkan pindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kalau nak ada kata datang Allah, tak ada kata turunnya Allah. Turunnya Allah pun sama, bukan melibatkan perpindahan tempat. Itu turunnya Allah, bukan tak terikat dengan masa dan tempat. Satu lagi tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir yang lain, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, dia sebut datang di sini adalah apa? Datangnya perintah dan hukuman daripada Allah, keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang datang. Itu masuk dalam majaz tuan-tuan. Dia tak sebut, tapi makna dia difahami ada di situ. Faham tuan-tuan? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Telah datanglah Tuhanmu. Baik. Jadi dua-dua boleh. Dalam ni Dr. Abu Zuhaili pun sebut, keluarlah arahan dan hukumannya. Arahannya amruhu wa qada'uhu. Bukan Allah yang bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu cara kita nak faham tuan-tuan berkenaan dengan ayat sifat. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kemudian tersingkaplah tanda-tanda kekuasaannya. Malaikat berdiri berbaris-baris untuk mengawal dan mempamerkan kehebatan Allah. Ini adalah gambaran yang kedua pada hari tersebut. Cumanya nampak Allah ke tak nampak? Yang tengok Allah ni orang ahli syurga ahli neraka tak tengok Allah. Sebab tengok Allah adalah sebesar-besar nikmat di akhirat. Bukan syurga. Kita duduk dalam syurga memang nikmat, bidadarinya, makanan syurganya tuan-tuan. Tapi sebesar-besar nikmat adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat yang paling besar dalam syurga. Pagi dan petang tuan-tuan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana melihat Allah yang tidak bertempat dan tidak berarah tuan-tuan? Ini jadi perbahasan juga. Memang Allah Taala tak bertempat, Allah Taala tak berarah. Bukan semua benda yang kita tengok dia berarah di situ. Tuan tengok dalam handset. Dalam handset ada gambar apa? Kawan kita yang duduk di mana? Kita bercakap dengan dia, buat video call. Dia duduk di Perancis. Dia bukan duduk dalam handset tu. Dia bukan duduk dalam handset. Tapi kita nampak dia bukan bertempat dalam tu, bukan arah dia di situ. Kemudian kita tengok ni guna apa tuan-tuan? Banyak kata guna mata. Sebenarnya mata yang kita tengok ni terbalik. Saya tengok tuan-tuan terbalik, tuan-tuan tengok saya terbalik ke bawah. Betul je nak boleh jadi elok lah. Otak belakang ni dia buat adjustment. Otak belakang ni tu bahaya ni. Kalau ketuk otak belakang ni boleh buta dan boleh mati. Sebab tu kalau tinju belakang ni tak boleh tumbuk, bahaya ni. Belakang ni dia bukan kuat ni. Tuan-tuan boleh tengok main petinju yang kena tumbuk belakang ni, yang mati pun ada, yang lumpuh pun ada. Belakang ni dia protection dia tak kuat. Dia panggil apa tu, kawan ni kalau pukul belakang ni memang fault salah. Boleh mati pukul belakang ni. Jadi belakang ni lah, otak belakang ni yang dia buat adjustment pada kita punya apa. Sebenarnya kita melihat dengan otak sebenarnya. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan orang cubit sakit kan. Sakit, kita kata sakit tangan, tapi sebenarnya tak sakit tu daripada mana sebenarnya? Otak kita yang terjemah. Tidak, tuan-tuan tak rasa apa. Itu yang tuan-tuan, bila tuan-tuan bius kan, orang yang tukar lutut, tukar daripada lutut dia rosak, nak tukar kepada lutut apa? Silikon. Dia bukan bius satu badan. Yang ke bawah ni dia akan bius kat tulang belakang tu kan. Tuan-tuan hidup tuan-tuan sedang dia potong lutut tu, potong lutut, duk gergaji nak tukar dengan silikon. Tapi tuan-tuan tak rasa apa. Pasal apa tak rasa? Bila impuls, isyarat dihantar ke otak, dia dah sekat. Itu orang yang mabuk, dia tak rasa sakit. Mabuk mana rasa sakit? Otak dia dah tak tafsir dah sakit tu.
Mabuk tak rasa sakit. Orang kena bius, otak ni yang tak rasa sakit. Memang kita tengok melalui mata. Tapi tuan-tuan tengok sekarang ni, yang ada image yang ada dekat sekarang tuan-tuan ni, dia otak tuan-tuan. Yang tuan-tuan tengok saya tengok tuan-tuan, image tu sebenarnya berada di sini, otak belakang kita ni. Sebab tu kalau saraf macam orang kecil manis tuan-tuan, kecil manis, mata dia elok, tapi kenapa dia tak nampak? Mata elok orang kecil manis, saraf dia rosak. Ada orang kecil manis yang buta tu, saraf yang menyambung antara mata dia dengan otak belakang ni rosak. Jadi walaupun ada mata tak boleh function, saraf dah rosak. Saraf mana boleh berubat tuan-tuan? Saraf. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok Allah macam mana tak berarah, ingat kita tengok guna otak belakang sebenarnya. Itu yang tuan-tuan. Ada tak masa yang kita tidur, tapi ada tak masa kita pejam mata tapi kita tengok? Ada. Masa tuan tidur kan tuan mimpi. Tengok, tuan mimpi kan. Dalam mimpi kita tengok macam-macam, padahal mata kita tutup. Dia bermain dalam fikiran kita, dalam otak. Yang tuan-tuan tengok dalam mimpi tu sebenarnya yang berada di dalam otak kita, ataupun roh kita, mata roh kita, mata rohani kita yang nampak. Jadi tengok Allah tuan-tuan, kita melihat Allah dalam keadaan tak bertempat dan tidak berarah. Macam mana tuan-tuan? Wallahu alam. Wallahu alam. Kemudian kalau saya boleh sebut macam mana tengok Allah, tak nikmatlah tuan-tuan. Tengok Allah ni boleh sebut, tengok Allah ni macam ni, tak nikmat. Sedangkan melihat Allah itu sebesar-besar nikmat syurga, tak boleh nak digambarkan macam mana. Kalau kita balik pada zaman dulu tuan-tuan, 200 tahun dahulu, kita cerita ke orang dahulu, aku boleh tengok orang yang berada di Amerika, aku boleh cakap dengan dia dan aku boleh tengok dia. Orang zaman dulu takkan percaya, tidak kan, mohong Amerika tu jauh 13,000 km, macam mana hang boleh bercakap dengan dia, macam boleh hang tengok dia. Zaman sekarang tuan-tuan ada handset, tuan-tuan boleh tengok dia, dia boleh tengok tuan-tuan boleh cakap dengan dia. Zaman kalau tuan-tuan balik mesin masa lah, masuk bawah laci Doraemon tu, tuan-tuan pergi 200 tahun dahulu, jumpa orang dulu-dulu, tanya, kita bagi tahu kat orang tua dulu-dulu, nanti besi boleh terbang. Orang tak percaya, besi mana boleh terbang? Tu kan boleh terbang tuan-tuan, besi boleh terbang. Nampak banyak benda yang akal kita tak mampu tuan-tuan. Dulu akal kita tak mampu fikir. Bagaimana lagi akal kita yang sikit ni tuan-tuan, kita nak fikir tentang nikmat Allah di syurga, nak memikirkan tentang zat Allah. Kita cukup beriman ya tuan-tuan. Kemudian tersingkaplah. Baik, firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, diperlihatkan neraka. Neraka setelah sekian lama dilindungi daripada pandangan manusia. Firman Allah Ta'ala, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahannam kepada orang yang sesat. Dan firmannya lagi, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Ia merupakan gambaran yang ketiga pada hari tersebut, tengok neraka. Saya sebut kat tuan-tuan dah, orang yang masuk syurga, dia akan tengok neraka dulu. Orang yang masuk neraka, dia akan tengok syurga dulu. Macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Nak rasa betapa nikmatnya. Bila tuan-tuan, dia sebut wa in minkum illa wariduha kana dzalika hatman ala rabbika hatman maqdiyah. Maksud ayat ni apa? Semua orang sebelum masuk syurga, dia akan masuk neraka dulu. Semua masuk ni masuk sungguh. Memang masuk sungguh. Wa in minkum illa wariduha. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir dia, semua akan masuk neraka. Kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyah. Ini satu ketetapan yang pasti berlaku daripada Tuhanmu. Itu ketetapan Allah. Pasti apa kita masuk neraka? Nak tengok betapa dahsyat dan apa siksanya neraka. Tapi kita masuk, kita rasa sejuk. Dia tak panas, kita masuk sejuk. Supaya apa? Di situlah ketika ni malaikat bagi tahu, itulah tempatmu kalau engkau derhaka. Ni kalau derhaka ni tempat. Inilah tempatmu kalau engkau derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru masuk syurga. Bila kita masuk, kita rasa apa? Ya Allah, nikmatnya. Betul tak kan? Rasa nikmat sungguh. Terlepas daripada azab. Kita tengok azab yang cukup pedih, tiba-tiba masuk syurga yang sangat nikmat. Kita rasa ya Allah, betapa nikmatnya masuk syurga. Yang ahli neraka pula, sebelum dia masuk neraka, Allah Ta'ala tunjuk syurga dulu.
Jadi di sinilah tempatmu kalau engkau taat kepada Allah. Sini tempat nikmat yang syurga yang sangat indahlah tuan-tuan, tak dapat nak bayang betapa nikmatnya syurga ni tuan-tuan. Betapa nikmat ni. Dia akan ahli neraka akan tengok dulu baru masuk neraka. Maka ahli neraka kata, ya Allah, alangkah baiknya masuk neraka terus. Tapi kenapa bagi tengok syurga dulu? Supaya apa? Rasa lagi pedih hati dia. Kalau taat pada Allah, duduk syurga yang penuh nikmat. Lalah bukan dapat syurga, neraka yang dapat. Baik, kemudian dan pada hari itu barulah manusia ingat, akan tetapi tidak lagi berguna lagi. Yauma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu zikra. Hari ini manusia ingat tapi buat apa? Habis dah tuan-tuan. Masa ni baru manusia sedang diri tuan-tuan. Dah tengok neraka, tengok ni, baru sedang diri, tapi nak buat apa? Wa anna lahu zikra. Buat apa tuan-tuan? Masa ni dah habis tuan-tuan. Nak menyesal tak guna dah. Orang-orang yang duduk di bilik akhir nak kena gantung, sedang meniti hari tuan-tuan. Nak sedih nak buat macam mana? Boleh lari lah, tak boleh nak lari lah, tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Itu tuan-tuan pernah pergi penjara, tuan tengok mereka buluh gigi pendek semua, tak boleh bagi benda sangat. Pasal apa? Semua benda mereka jadikan senjata. Semua benda. Ada kes tu, seorang ustaz yang masuk dalam penjara mengajak mati. Kena apa? Kena kelar. Dikelar pakai airport. Tapi benda-benda dalam tu lah. Banduan tu marah kot ustaz tu mengajak, macam kata kat dia kan. Dibunuh ustaz tu. Tu yang lain ni kalau masuk penjara, escort akan ada escort. Saya ada kes ustaz yang mati, kena kelar. Semua benda jadi senjata. Semua benda. Pasal apa? Dia fikir semua benda jalan, dia fikir macam mana nak lari pada penjara. Itu yang dia fikir. Dah duduk penjara, dia fikir macam mana nak lari. Dia akan buat apa saja. Penjara dunia pun susah nak lari tuan-tuan. Penjara dunia ni, akhirat nak lari mana? Dah sedang pun nak buat lagu mana? Dah sedang diri pun nak buat lagu, dah sedang pun nak buat apa? Dah tak guna. Sebab tu kita sebelum benda tu kena, insaf dulu. Kalau dah kena nak buat apa? Kalau dah buat, dah kena kan. Ni sama dah tengok, dah duduk di alam akhirat. Amal malah, bukan boleh buat apa lah. Dan mengatakan, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan amal untuk hidup ini. Buat apa? Dia sebut alangkah baiknya lah aku kalau aku beramal. Tapi boleh kembali ke tuan-tuan? Tak boleh. Arab pun dia ada juga satu pepatah, dia kata apa? Laita syababi ya'udu yauman. Maksud dia apa? Alangkah baiknya, ataupun kalaulah masa muda aku kembali walaupun sehari. Dia dah tua, umur dah mungkin dah 70, 80. Dia teringat zaman muda dia dulu. Teringat, ataupun kita lah tuan-tuan, kita pun kan tua-tua semua kita ni tuan-tuan. Teringat waktu umur berapa belas tahun dulu, umur 20-an dulu. Jadi teringat, saya ingat dalam ni tak ada dah 20-an umur atas tuan-tuan. Saya umur lebih 20-an dah. Teringat zaman muda-muda tu. Pasal apa lah aku tak buat lagu tu no? Tak boleh buat apa lah, habis. Masa dah habis. Time is limit. Time itu dia limited tuan-tuan, masa kita ni. Baik, nak menyesal pun buat apa lah. Baik, kemudian pada hari tersebut manusia akan menyesal atas apa yang dia dilakukan di dunia, sama ada disebabkan oleh kekufuran, maksiat dan perbuatan yang keji. Mereka juga akan menyedari betapa bergunanya peringatan itu. Allah rasa teringat dulu ustaz mengajak tu. Tengok dulu aku pernah baca hadis ni. Teringat dulu orang pernah nasihat. Tapi nak buat apa? Tuan-tuan tengoklah kat dalam TV tu, orang-orang yang nak kena gantung kan, cerita macam mana penyesalan dia. Menyesal sungguh. Tapi buat macam mana? Nak buat lagu mana? Nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi nak buat lagu mana? Sama lah ni tuan-tuan. Nak menyesal pun dah tak berguna. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna lagi. Ini selalu kita dengar. Menyesal dulu. Menyesal macam mana? Kalau aku buat lagu ni, na'uzubillah. Menyesal dulu sebelum benda itu kena. Nanti sesal pendapatan, buat apa dah tak berguna lagi. Kemudian malangnya kesedaran tersebut tidak memberi apa-apa erti lagi, kerana masa sudah berlalu. Habis, masa dah habis. Sekarang ni bila orang nasihat, kubur lain-lain, sedap dia cakap. Bila orang bagi nasihat, macamlah baik sangat, ada je mulut ni nak cakap.
Tapi nanti bila dah mati baru dia menyesal, Allah, kenapalah aku tak berubah, kenapalah aku tak berubah sebelum mati. Tapi nak buat macam orang nak nasihat, salah siapa? Salah diri sendiri lah. Baik, kemudian peringatan itu boleh memberi manfaat kepadanya sekiranya dia menerima peringatan tersebut sebelum tiba ajalnya. Baru ni kan orang share dalam beberapa hari lepas, satu orang tu masuk Islam ketika mana dia nak mati dah. Berapa minit lagi dia nak mati, di luar negara lah, tapi dia masuk Islam. Masuk Islam, lepas tu selang berapa minit baru dia mati. Dia masuk Islam di atas kursi dia nak mati tu, di belah-belah barat dah tuan-tuan. Kemudian dia mati di atas kursi dia tu. Selamatlah dia tuan-tuan, walaupun beberapa saat tuan-tuan dia sempat masuk Islam. Baik, kemudian manusia akan mengeluh sambil berkata, aduhai kalaulah aku membuat kebaikan dan amalan yang saleh untuk hari akhiratku yang kekal abadi. Alangkah bagusnya hari akhirat itu adalah hari yang terakhir bagi ahli neraka dan ahli syurga. Dunia ni ni kita semua akan mati, kita semua akan pergi ke alam akhirat. Semua, saya, tuan-tuan, semua kita bawa amalan takat mana yang ada untuk kita menempuh perjalanan yang sangat jauh sejauh-jauhnya. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur pun tuan-tuan bawa duit banyak ni, standby baju banyak ni, kemplikat banyak ni. Betul tak? Ingat apa nanti berapa hari nak duduk ni, nanti nak patah balik. Ingat kita dah standby ni. Tahu nanti kalau tuan-tuan bayangkan tuan-tuan pergi Kuala Lumpur nak duduk seminggu, baju bawa selai. Tanya bini, bawa selai, mesti kita marah. Bawa selai nak duduk seminggu ni, macam mana nak hidup seminggu? Bawa kemplikat satu, nak duduk rumah anak 2 minggu. Awak hang bawa satu. Mesti kita tanya, kata apa bawa satu? Nak pakai tak cukup 2 minggu nak duduk ni. Mesti kita tambah. Ni tuan-tuan, kita mati nanti bukan 2 minggu, bukan 3 minggu, selama-lamanya. Kalau kat dunia kita bolehlah marah bini kita pasal apa, lupa. Tak kenapa lupa ni lupa tu. Kat akhirat tuan-tuan nak marah tak apa, marah diri sendiri. Fala yaluman illa nafsah. Nah, tuan-tuan tak boleh nak buat apa dah masa tu. Jadi ni hidup lagi tuan-tuan ni. Bacalah Quran, berzikir, ada duit bersedekah lah. Itulah tabungan kita di akhirat. Kita tak mengharap pada orang, memang kita wajib bersedia untuk diri kita. Baik, kemudian Imam Ar-Razi berkata, di Fakhruddin Ar-Razi, ia menjadi bukti bahawa penerimaan taubat di sisi Allah itu adalah tidak wajib pada akal. Ini dari segi falsafah memang tak wajib pun. Memang tak wajib pada Allah menerima taubat hamba yang cuma kita berpegang pada janji Allah. Kita jangan mewajibkan Allah. Mewajibkan Allah ni kurang adab nama dia. Hang mesti buat lagu ni, Allah mesti buat lagu ni. Tak boleh, tak beradab. Dan memang salah pun pada akal. Allah masukkan kita dalam syurga kerana rahmat Allah, bukan wajib bagi Allah. Jangan macam Mu'tazilah disebut, kita dah beramal lah, cakap banyak tak ada, aku nak syurga. Bukan. Itu Mu'tazilah punya otak tuan. Fikir lagu tu salah, bid'ah, sesat. Harus saja masuk syurga dengan rahmat Allah, harus saja bagi Allah. Nak buat apa-apa perkara mungkin semua harus bagi Allah. Cuma kita berpegang pada janji Allah, orang yang buat baik Allah Ta'ala balas dengan baik. Itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak akan menyalahi janji. Jangan letak kemestian tuan-tuan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta kita letak kemestian pada ayah dan ibu pun dah kurang adab lah tuan-tuan. Ayah mak kita janji dengan kita dapat nombor 1 nak beli sekian dan sekian, tiba-tiba kita dapat sungguh mak tak mampu beli. Takkan kita kata nak merontak, tak ada, mak dah janji kok mana pun kena buat. Itu tak ada adab tuan-tuan. Kita fahamlah mak kita tak mampu. Kita faham Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Harus bagi Allah nak buat apa saja dalam kerajaan Allah, kerana Allah itu Tuhan. Ini bukan macam kita ada perjanjian, sign agreement ke apa tuan-tuan. Itu lain. Baik, kemudian pada hakikatnya ayat ini tidak menunjukkan demikian. Ini pandangan pengarang ni lah, Dr. Abah Zuhaili. Kerana tidak semestinya penolakan taubat pada hari akhirat menunjukkan bahawa taubat tidak diterima di dunia seperti mana iman seorang yang kecewa. Kata dia tak, kata Imam Dr. Abah Zuhaili, dia tak setuju dengan pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi pandangan itu memang betul pun. Itulah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak mewajibkan apa-apa
pada Allah dalam benda-benda yang harus, perkara mungkinat harus bagi Allah. Untuk memaafkan siapa pun, untuk menyiksa siapa pun harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Taala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tidak menyalahi janji. Baik. Jadi tuan-tuan, kita dalam kesempatan yang ada ni tuan-tuan, beramallah setakat mana yang mampu. Saya baru ni saya jumpa satu makcik di satu pondok tu lah, saya pergi. Dia cerita suami dia baru meninggal. Bila dah meninggal, biasa suami tak ada, nak duduk mana? Anak ajak duduk rumah anak pun dia kata dia duduk pondok tu banyak mengaji, kuliah apa semua ada. Jadi kawan-kawan pun ramai orang perempuan semua. Tu kita tengok biasanya suami dengan isteri ni siapa mati dulu tuan-tuan? Kalau tengok kat pondok biasanya suami dululah. Pondok banyak orang perempuan. Yang ada orang lelaki ni tak banyak lah. Orang perempuan banyak tutup pondok. Saya zaman saya kecil di dunia tutup pondok orang perempuan. Suami meninggal lah. Perempuan biasanya umur dia panjang lah pada suami dia. Biasalah suami ni kerja tuan-tuan, betul tak? Bila tuan-tuan kerja tension, betul tak? Jumpa bos perangai tak elok, kawan perangai huduh. Kita bila tension, dia umur memang tak panjang lah. dia tak apa elok. Tuan-tuan kalau ada kanser, tuan-tuan tension, sel kanser tu akan jadi lagi mengganas. Dia tak boleh tension. Tension memang memendekkan umur. Memendekkan umur. Nak umur panjang, jangan tension. Jangan banyak tension sana, tension sini, tak puas hati sana, tak puas hati sini, umur pendek tuan-tuan. Jangan rosakkan diri tuan-tuan dengan sikap-sikap negatif. Benda tu merosakkan kita. Ingat bila tuan-tuan marah dengan orang, tuan-tuan dendam dengan orang, tuan-tuan benci kat orang, benda tu memang tak elok lah. Untuk diri kita ni memang tak elok lah. Fizikal kita ni memang cepat tua, cepat mati lah. Kurangkan musuh. Kalau boleh jangan ada musuh langsung. Kalau orang buat jahat pun, dan tak pergi kat dia, cari orang lain tuan-tuan. Lupa, buang dia, delete dia daripada otak kita, buang. Cari orang lain. Jadi dia cerita kat saya dengar dia bila anak-anak panggil duduk dengan anak-anak pun, anak-anak kerja dia duduk seorang kat rumah. Cucu sekolah semua macam tu. Dia rasa macam mana? Pergi pondok lah. Duduk kat rumah ni pun seorang-seorang, pergi pondok minta-minta dapat. Dia cerita kat saya, suami dia tu lah, cerita suami dia tu nak buat gigi. Suami dia umur 75, gigi palsu ni dah rosak. Pergilah dekat anak dia di HUKM, anak dia boleh buat gigi, anak dia doktor gigi ke apa macam tu lah. Dia nak buat gigi lah, pasal gigi ni dah rosak, dah patah. Pergi sana sampai sana buat gigi, dah siap dah gigi, nak balik main sini, suami dia masuk bilik ayak, jatuh meninggal terus. Tak ada pakai gigi. Tapi dia cerita gigi tu saya simpan lah buat kenangan. Dia kata simpan kat rumah buat kenangan. Tak apalah. Tapi saya nak cerita bukan apa, mati tu mai dia tak kira masa. Kita tak sangka. Kalau kita tahu kita nak mati lagi 2 hari, kita buat gigi palsu tak? Kita nak mati lagi 5 hari, tuan-tuan buat gigi palsu ke tak buat? Tak buat apa-apa, nak mati pun. Tapi pasal kita tak tahu. Bukan semua tuan-tuan, saya pun tak tahu bila mati. Jadi bekalan apa yang kita nak bawa di akhirat, itu kita kena fikir-fikir lah tuan-tuan. Jangan fikir dunia ya, fikir akhirat. Apa yang kita nak bawa. Baik tuan-tuan, akan datang kita sambung huraian ayat yang ke-25-26. Ayat 25-26. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat minal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahbuban wa la mathura. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin.